Selamat datang ke IIIF channel. Untuk perkongsian kali ini saya akan bercakap tentang tajuk tips dan panduan temuduga. Semoga apa yang dikongsikan pada kali ini dapat juga menambahkan sedikit daripada persediaan untuk mereka yang akan menghadiri temuduga di masa akan datang, ataupun yang telah mendapat panggilan temuduga dan sekarang mencari tips dan panduan untuk temuduga ini. Apa yang saya cuba kongsikan hari ini adalah berdasarkan pengalaman sendiri dan daripada tips-tips yang banyak dikongsikan di dalam media sosial yang lain ataupun pakar-pakar motivasi. So, pertama sekali adalah berkaitan dengan tips dan panduan temuduga ini. Temuduga boleh dibahagikan kepada dua jenis. Satu, temuduga yang secara santai. Yang kedua adalah temuduga yang rasmi. Temuduga yang santai ini mungkin lebih kepada jawatan-jawatan yang bukan eksekutif, jawatan-jawatan sementara, ataupun yang lebih kepada bersifat bukan melihat kepada pencapaian akademik yang tinggi. Dan temuduga ini biasanya untuk mengenali tentang latar belakang calon untuk bekerja yang bakal diambil untuk bekerja. Adakah calon ini boleh bekerja lebih masa, bekerja di luar kawasan, ataupun sanggup untuk bekerja mengikut shift yang pagi, shift malam dan sebagainya. Dan satu yang lebih penting adalah temuduga yang dilakukan secara rasmi. Ini adalah untuk jawatan-jawatan yang lebih eksekutif, melibatkan pegawai, engineering, jawatan-jawatan profesional. So, apapun jenis temuduga itu secara keseluruhan bolehlah disimpulkan di sini. Untuk panduan temuduga, kita memerlukan 5 step, 5 perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama sekali adalah surat temuduga dan maklumat peribadi lengkap. Apapun kesemua maklumat dan surat temuduga peribadi hendaklah diisi dengan lengkap. So, pertama sekali sila bawa surat asal temuduga dan nama pegawai. Ini adalah untuk menyenangkan calon itu sendiri bila hadir ke pejabat ataupun ke syarikat yang telah ditetapkan yang akan ditemuduga itu, untuk memudahkan urusan pendaftaran di kaunter yang ada di situ ataupun di bahagian HR. Maka dengan adanya surat asal panggilan temuduga dan nama pegawai yang telah dihubungi akan memudahkan urusan pendaftaran dan masuk ke dalam syarikat tersebut. Yang kedua, resume. Resume adalah perkara yang sangat penting. Resume hendaklah lengkap. Dan untuk graduan baru, jangan lupa untuk membawa sijil-sijil co-curriculum di peringkat pengajian universiti, college, menengah atas dan sebagainya. Dan untuk yang sudah bekerja, adalah penting dan diingatkan untuk membawa nombor KWSP, nombor pekeso, yang mana nombor KWSP dan pekeso ini selalunya perlu diisi di dalam borang permohonan yang akan diberikan semasa calon hadir ke tempat temuduga itu. Dan sijil akademik ataupun apa-apa sijil yang diterima yang melibatkan anugerah ataupun pencapaian yang khusus dalam bidang-bidang yang tertentu, ataupun anugerah yang diterima sama ada di peringkat universiti, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Ini semua adalah memberikan sebuah nilai yang lebih tinggi untuk calon itu, untuk menampilkan satu
menunjukkan satu kelainan berbanding dengan calon-calon yang lain. Dan kita perlu ingat jawatan-jawatan daripada syarikat-syarikat multinasional ataupun gergasi ini perlu persediaan yang lebih, kerana syarikat-syarikat ini selalunya akan memanggil senarai calon yang telah di senarai pendek terlebih dahulu, dan temuduga pertama dan mungkin akan berlangsung untuk temuduga kali kedua daripada pencalonan yang pertama ini. Maka sudah tentunya persediaan yang perlu dibuat lebih rapi, lebih lengkap untuk kita menghadapi temuduga di syarikat-syarikat yang mana bertaraf antarabangsa ataupun syarikat-syarikat yang memang mempunyai ranking yang terbaik di negara ini. Dan tidak lupa untuk calon temuduga yang baru graduate, new graduate, bawa bersama laporan tugasan tahun akhir yang dibuat di universiti selalunya, kerana ini adalah satu-satunya bukti ataupun bukti anda melakukan kerja amali di peringkat universiti, peringkat college. Dan bagi mereka yang menjalani latihan industri, sila bawa bersama satu laporan lengkap latihan industri, di mana latihan industri ini akan diberikan evaluation, penilaian oleh majikan-majikan yang anda telah melalui latihan industri, dan sudah tentu penilaian yang diberikan ini akan membolehkan syarikat ini menilai setakat mana prestasi dan kebolehan calon tersebut. Ini adalah perkara yang pertama, iaitu surat temuduga dan maklumat peribadi hendaklah lengkap. Yang kedua, penampilan diri. Penampilan diri walaupun nampak seperti tidak penting, tetapi ini adalah yang pertama sekali, imej pertama di antara calon dengan pegawai-pegawai ataupun pengurus yang akan menemuduga anda. Penampilan pertama ini selalunya telah pun memberikan 50% satu penilaian kepada penemuduga. Dan untuk penampilan diri ini, sila memakai pakaian yang kemas sesuai dengan jawatan yang dipohon. Dan sekiranya untuk jawatan yang melibatkan seperti marketing, sales representative, maka calon boleh memakai tie, coat dan sebagainya. Pastikan anda kelihatan tenang, yakin dan boleh berkomunikasi, dengan tidak menunjukkan tekanan dan sebagainya. Mungkin ada soalan-soalan yang tidak dapat dijawab, ataupun soalan-soalan yang cuba untuk menimbulkan sedikit kekeliruan ataupun cuba perbincangan, maka kita hendaklah kawal diri supaya tidak berlaku isu emosional, calon menjadi marah dan sebagainya. Sudah tentu syarikat ini mungkin dengan sengaja hendak bertanyakan soalan-soalan yang lebih mencabar, soalan-soalan yang boleh didebat. Mungkin jawapan yang diberikan akan ditolak. Mungkin kita perlu menjawab secara lain, mungkin dari segi perspektif yang lain, daripada terus marah dan diam dan sebagainya. Oleh itu, penampilan diri dan cara kita berada sepanjang temuduga itu merupakan satu faktor yang sangat penting. Yang ketiga yang tidak boleh dipandang rendah adalah mengenali lokasi dan hadir awal. Mungkin ada yang dipanggil untuk hadir temuduga di satu tempat yang lain, mungkin daripada Melaka pergi ke Kuala Lumpur, daripada satu daerah ke daerah yang lain, dan lokasi
tempat temuduga ini hendaklah dipastikan dengan betul supaya kita tidak berada di tempat yang salah. Kemungkinan syarikat itu mempunyai 2 lokasi ataupun syarikat itu mempunyai blok-blok yang berlainan, blok A, blok B dan blok C. Maka pastikan anda membaca tempat temuduga itu dengan betul. Dan untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang kekeliruan dan menyebabkan kelewatan. Dalam perkara ini juga kenderaan hendaklah sedia. Mungkin ada yang akan menumpang kereta kawan, kereta sahabat, kereta rakan-rakan. Pastikan kenderaan yang kita telah berbincang ini hadir betul pada tepat masanya dan dalam keadaan yang baik untuk kita sampai di tempat temuduga seawal yang mungkin dan tidak lebih daripada 30 minit sebelum waktu temuduga. Kerana apabila anda hadir ke tempat temuduga, selalunya atau kebanyakan pengalaman calon dikehendaki mengisi borang-borang tertentu ataupun ada juga yang dikehendaki untuk buat ujian bertulis terlebih dahulu. Maka ini adalah untuk membolehkan calon merasa lebih confident, lebih selesa bila hadir awal di tempat temuduga tersebut. Yang keempat, maklumat sesi temuduga itu hendaklah kita berikan apa yang benar dan tepat. Maklumat peribadi hendaklah benar, maklumat sijil, kelayakan, maklumat berkaitan dengan akademik, semua hendaklah betul, benar. Kita tidak melakukan sebarang ubah suai dan jawapan kepada soalan sekiranya yang melibatkan soalan-soalan teknikal, soalan-soalan yang berdasarkan fakta, maka perlulah kita menjawab dengan tepat. Elakkan daripada membuat rumusan ataupun jawapan yang salah disebabkan kita cuba hendak menjawab tetapi jawapan yang diberikan itu menunjukkan kita tidak bersedia dan menyebabkan penemuduga menganggap kita untuk berhelah dan tidak dapat menjawab dengan betul. Maka maklumat sesi temuduga ini hendaklah pastikan benar dan tepat. Dan yang kelima, yang juga penting tetapi kurang diberi perhatian oleh kebanyakan graduan baru, iaitulah maklumat latar belakang syarikat, organisasi ataupun jabatan. Maka untuk itu hendaklah sebelum kita hadir ke temuduga untuk membuat sedikit kajian latar belakang syarikat, organisasi ataupun jawatan yang akan kita hadir. Contohnya berkaitan dengan sejarah dan perkhidmatan organisasi tersebut. Bila syarikat tersebut ditubuhkan, apakah perkhidmatan yang diberikan, yang ditawarkan oleh syarikat tersebut? Siapakah daripada pengurusan tertinggi? Perlu kita lihat sekiranya syarikat organisasi ini mempunyai website dan sebagainya, kita perlulah melihat kepada senarai pengurusan tertinggi, siapakah pengurus bahagian-bahagian yang berkaitan. Lebih-lebih lagi pengurus berkaitan dengan bahagian yang kita akan hadir temuduga. Dan untuk sektor-sektor perkilangan dan pembuatan, maka kita boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang apakah proses-proses pembuatan yang dilakukan di syarikat tersebut. Ini adalah sangat penting sekiranya jawatan yang dipohon adalah jawatan yang melibatkan engineering, di mana calon akan berupaya untuk memahami apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam syarikat tersebut. Begitu juga jika terdapat laporan prestasi terkini yang dipaparkan di dalam website syarikat atau organisasi, maka kita perlu melihat kepada laporan prestasi terkini. Syarikat menunjukkan
peningkatan dalam perniagaan syarikat menunjukkan peningkatan di dalam order. So apa yang kita cuba dapatkan di sini sudah tentu akan membantu semasa sesi temu duga itu berlangsung. Selalunya penemu duga akan bertanya, adakah calon tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan syarikat? Bolehkah diceritakan apa yang calon tahu tentang latar belakang syarikat ini? Maka semua kelima-lima perkara yang saya sebutkan di sini, walaupun nampak mudah ataupun agak ringkas ataupun selalu kita dengar, tetapi sebagai calon yang bersedia untuk menghadiri temu duga, maka perlulah dilihat satu persatu. Boleh juga anda membuat latihan bersama kawan-kawan cara bercakap dan sebagainya. Semoga apa yang diperkongsikan pada hari ini dapat membantu calon dalam menghadapi temu duga yang bakal dilalui, dan temu duga ini akan seterusnya membolehkan kita diterima ke jawatan yang dipohon. Itu adalah tujuan utama kita hadir ke temu duga ini, dan jangan dilupa bahawa banyak lagi calon-calon yang telah bersedia. Maka persediaan kita inilah yang akan menentukan tahap apa yang akan kita dapat seterusnya. Saya rasa mungkin setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga anda akan melalui temu duga anda dengan lebih yakin dan bersemangat.